Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi rakan saudara Tuan Haji Murtada, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tamu-tamunya dan selamanya kita bersyukur dengan setinggi syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada tengah hari ini alhamdulillah kita semua masih hidup sehingga ke saat ini, masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya nikmat yang Allah kurniakan ini kita cuba ataupun kita usaha untuk kira, nescaya tidak mampu untuk kita menghitungnya. Dan semua daripada nikmat-nikmat itu Allah berikan secara percuma. Tetapi ada di kalangan manusia yang mereka itu tahu erti kesyukuran ataupun erti bersyukur, dan ada juga yang tidak erti untuk bersyukur. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di saat ini termasuk di kalangan yang bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, insya-Allah. Jadi pada pagi petang ni, tengah hari ini, insya-Allah saya hadir sekali lagi untuk menggantikan Fadil Ustaz Fauzi Hussein yang tidak dapat hadir. Dan insya-Allah pada tengah hari ini atau pada petang ni kita akan usaha untuk khatam kot bab yang kedua ini, insya-Allah. Bab yang kedua, tajuk yang terakhir dalam bab yang kedua ialah pilihan di tangan kita. Walaupun kita dah mengundi kan. Tajuk tu memang betul lah, bukan saya reka-reka, memang tajuk betul. Tajuk pilihan di tangan kita. Muka surat 68 pada hari kitab, insya-Allah. Qala musannif, berkata pengarang, perhatikan para pembaca sekalian, bagaimana murka dan bencinya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang kafir. Kejahatan yang mereka lakukan semasa di dunia ini dibalas dengan azab yang sangat pedih. Semakin dalam diletakkan di dalam api neraka, semakin tersiksalah mereka. Kita bertanya, apa perlunya kita belajar bab ini? Bab yang membicarakan soal mati, syurga atau neraka. Jawabnya ialah supaya memberi semangat dalam kehidupan kita, juga sebagai satu persiapan buat kita ke mana arah tujuan kita setelah kematian. Sebenarnya, jika kita teliti, setiap hari kita memilih ke mana arah tujuan kita, syurga atau neraka. Okay, seperti itu. Sebut tajuk kita lah hari ini, pilihan di tangan kita. Pengarang dia semula dengan menyebut bahawa betapa murkanya Allah kepada orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya sebut juga sikit tadi, ada di kalangan kita termasuk orang kafir saat ini. Mereka dapat nikmat tak? Dapat. Mereka juga turut Allah berikan nikmat, tetapi mereka tidak mentaati Allah.
Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak menyembah Allah. Dan ada di kalangan mereka yang menyekutukan Allah. Sebab itulah walaupun Allah beri mereka hidup seperti mana kita hidup di dunia juga. Dan kadang-kadang Allah beri rezeki mereka lebih. Di dunia ni mereka dapat lebih sebab mereka usaha lebih, dapat lebih dan sebagainya. Tetapi adakah kalau mereka mati tetap dalam keadaan tidak beriman mereka akan selamat? Jawapannya tidak. Mereka akan terseksa dan merana di akhirat nanti, dan tempat mereka ialah neraka yang penuh dengan azab yang disediakan. Yang disebutkan kejahatan yang mereka lakukan semasa di dunia dibalas dengan azab yang amat pedih di akhirat nanti, dan diletakkan mereka di dalam api neraka, dan semakin tersiksalah mereka di sana. Timbul persoalan, kenapa kita perlu belajar bab-bab seumpama ini? Bab yang membicarakan soal mati, bab yang membicarakan soal syurga atau neraka. Jawapannya tidak lain dan tidak bukan ialah bab-bab seumpama ini dia akan memberikan semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini, dan dalam masa yang sama yang kedua sebagai persiapan untuk kita hidup di alam yang kekal abadi nanti. Allah. Kita hidup kat dunia bukan selama-lamanya. Hidup di dunia sekejap saja. Sekejap ni pun orang berebut-rebut. Tak selesai lagi. Siapakah? Walaupun pukul 12 tadi dah berubah AM kepada PM. Dah 2-3 kali ubah selepas pilihan raya, tapi tak tahu lagi siapa PM. Perdana Menteri lah. Kita doa yang baik-baik lah. Mudah-mudahan Allah pilih yang terbaik di kalangan kita untuk mentadbir dan memerintah negara. Dan Allah jauhkan kita daripada pemimpin ataupun mereka yang tidak layak. Dan sekiranya mereka mentadbir, mungkin banyak kerosakan dan kefasadan yang mereka lakukan. Kita nak sebut dunia ni sekejap je, dan tak lama pun kita hidup dunia ataupun orang berebut-rebut macam yang kita nampak. Yalah, semua nak jawatan lah, kita fikir nak jawatan. Tetapi yang sepatutnya mentadbir ialah orang yang amanah dalam jawatan ataupun pentadbiran yang diberikan kepadanya. Dan jika kita teliti perkara tersebut, setiap hari sebenarnya kita memilih arah tujuan kita. Ke manakah arah tujuan yang kita pilih? Sama ada kita pilih arah untuk kita masuk ke dalam syurga, ataupun pilihan itu akan menyebabkan kita terjumus ke dalam neraka. Setiap hari, bila bermula daripada kita bangun pagi, seperti pagi tadi kita bangun, sekarang hujan, pada petang hujan, tadi pagi tadi hujan sikit, malam hujan, nak bangun pagi, semalam kita pun tunggu-tunggu, cuti tak cuti, cuti tak cuti, kerja rupanya, tak ada pengumuman ni. Jadi kita pun datang kerja dengan penat, balik kampung, mungkin ada yang mengundi di kampung dan sebagainya. Kita bangun pagi, kita boleh buat pilihan. Pagi kita bangun setiap hari, kita boleh buat pilihan. Nak solat subuh ataupun tak nak solat subuh. Itu pilihan yang kita boleh buat. Solat subuh insyaAllah itu jalan ke syurga lah kita pilih. Orang yang tidak solat subuh ataupun dia sendiri cakap tak nak solat hari ni, subuh ni tak nak, tambah cuti 7 minggu. Seronok tidur, tambah hujan pula, tambah sekarang musim World Cup, dah start World Cup. Cuma saya pun tak sempat tengok lagi setakat ni. Tak tahu ada siaran pukul berapa dan pukul apa. Mungkin kalau ada pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, alhamdulillah World Cup dia boleh tengok. Tapi subuh hanyut. Bismillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam 2 surah, surah yang ke-90, surah Al-Balad, pada ayat yang ke-10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Wa hadainahun najdain, surah Al-Balad, ayat yang ke-10. Najdain tersebut 2 jalan di situ. Di kalangan mufassirin menyebut yang pertama ialah jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan
kejahatan untuk dijauhi. Allah telah berikan kita petunjuk dengan dua jalan. Kita tahu jalan kita nak pilih tu sebenarnya jalan tu adakah jalan nak membawa kita ke syurga ataupun jalan itu adalah jalan menyebabkan kita akan terjerumus ke lembah neraka. Kita tahu Allah berfirman dalam surah Al-Balad. Dan selepas surah Al-Balad adalah surah Asy-Syam. Surah Al-Balad surah yang ke-90, surah Asy-Syam surah yang ke-91. Pada ayat yang ke-8 Allah berfirman dalam surah Asy-Syam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Serta mengilhamkan untuknya mengenal jalan yang membawa kepadanya fujuraha, yakni membawa kepada kejahatan, wa taqwaha, dan jalan yang membawa kepada ketakwaan. Allah beri kita pilihan, Allah beri kita petunjuk setiap hari, dan kita yang menentukan pilihan mana yang kita hendak pilih. Disebut bahawa setiap hari kita diberi pilihan untuk mengikuti jalan ketakwaan atau jalan keburukan. Maka setiap hari kita belajar adalah untuk mengukuhkan lagi keimanan kita, keyakinan kita bahawa kita memilih untuk mendapat tempat yang terbaik. Tidak mengapa seandainya aku mati sekalipun, aku telah berusaha untuk memilih tempat yang terbaik untuk aku di akhirat. Allahu Akbar. Kita buat pilihan, kita buat pilihan. Sebab itulah di antara pilihan yang kita boleh buat pilihan setiap hari, selain daripada kita tahu dari segi ilmu yang kita belajar, ialah kita pun boleh tanya hati kita. Hati ni biasa dia akan ajak kepada benda yang baik. Sebab tu kadang-kadang kita fikir dan kita pernah terkeluar daripada mulut kita. Contoh, bila kita nak buat satu perkara tu, hati rasa tak sedap ataupun tersebut tak sedap hati, lalu akhirnya tindakan kita tangguh dan kita tak jadi buat perkara tersebut. Sebab perkara itu mungkin adalah perkara yang Allah murka, dan sekiranya kita buat juga, takut-takut tengah kita buat dosa ataupun perkara yang dimurkai Allah itu, ialah Allah panggil ataupun Allah utuskan malakul maut datang cabut roh kita, mati dalam keadaan melakukan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah kita belajar, termasuk dikatakan kita belajar setiap hari, selain daripada adalah untuk mengukuhkan keimanan kita, malah kita berusaha untuk mendapat tempat yang terbaik. Seandainya ditakdirkan Allah kita mati sekalipun, dalam keadaan kita dah berusaha nak dapat yang terbaik ini, maka kita dikira telah berusaha memilih yang terbaik untuk kehidupan kita di akhirat sana. Biarkan kita merasa berbaloi untuk kita hidup di dunia ini supaya beroleh kesenangan di akhirat. Janganlah kita seperti orang yang tidak tahu arah tujuan hidup. Saat orang bertanyakan kepada kita, ke mana arah tujuan kita setelah mati, tetapi kita tidak mampu menjawab. Mengapa tidak boleh menjawab soalan tersebut? Jawapannya ialah yang pertama kerana tidak belajar, dan yang kedua ialah kita tidak tahu motif hidup di dunia ini. Orang yang beriman, kehidupan di dunia dia tahu inilah tempat Allah uji dia. Dunia adalah darul bala, negeri ujian. Ada yang Allah uji dengan ujian yang berat, dan ada yang Allah uji dengan ujian yang ringan. Tetapi nama dunia adalah tempat ujian. Dunia bukan tempat untuk kita kekal tinggal selama-lamanya. Dunia ni hanya tempat singgahan kita sahaja. Orang yang hidup untuk akhirat, dia akan selamat hidup di dunia. Tetapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dunia, dia dapat dunia, tetapi dia akan menyesal di akhirat sana. Dia balik dalam keadaan tidak membawa bekal apa-apa. Waktu hidup di dunia dulu, Allah berikan dia kesenangan hidup. Rumah dia besar, kereta dia besar, pangkat dia besar, isteri dia pun besar. Semua Allah bagi. Tapi dia lupa
nak taat kepada Allah, lupa nak tunduk kepada Allah. Solat entah ke mana, puasa tak dilakukannya, zakat dilupa-lupakannya, haji tak ada dalam senarai perancangan hidup dia, dan sebagainya. Mati dia meninggalkan dunia, dia menyesal ketika itu. Tetapi penyesalan tidak apa memberi makna lagi. Tetapi orang yang hidup biasa-biasa saja di dunia, tak adalah tinggi mana pangkat dia, inilah ada rumah, ada kereta juga, alhamdulillah. Anak pun alhamdulillah berjaya. Hidup sederhana je, tapi solat cukup dia jaga. Aurat dia dan anak-anak isteri dia semua dia jaga dengan sempurna. Hubungan dia dengan adik-beradik dia bina dengan penuh ikatan silaturahim yang sesempurnanya dan sebagainya. Walaupun kita lihat dengan mata kita, dia hidup biasa je, tetapi sebenarnya dia telah merasakan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah di sana. Sebab hidup di dunia ni, dia bawa bekal yang dia akan bawa ketika mana mati nanti. Allahu Akbar. Seterusnya, matan yang berikutnya, Ummu Kawsyah binti Ma'rur berkata, Nabi SAW pernah masuk menemui kami. Lalu kami bertanya mengenai roh-roh ini. Baginda menyebutkan kriterianya, tetapi baginda menangisi Ahlul Bait seraya mengatakan, sesungguhnya roh orang yang beriman itu berada di dalam perut burung berwarna hijau yang dipelihara di dalam syurga, memakan buah-buahan syurga, meminum air syurga, serta kembali ke pelita yang terbuat daripada emas yang berada di bawah arasy. Mereka mengucapkan, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami dan berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Sedangkan ruh orang yang kafir berada dalam perut burung yang berwarna hitam, makan dan minum serta kembali ke batu yang berada di dalam neraka. Mereka mengucapkan, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami, dan jangan pula Engkau datangkan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Allahu Akbar. Dua golongan, mereka yang mati dalam keadaan beriman dan mereka yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Kedua-dua golongan ini mereka mempunyai dua permintaan. Yang beriman pun mohon dengan dua permintaan, yang mati kerana kufur pun mohon dua permintaan. Bila di kalangan sahabat Ummu Kawsyah pernah berkata, Nabi pernah masuk ke dan menemui kami ketika itu. Lalu di kalangan para sahabat bertanya berkenaan dengan roh mereka yang telah meninggal dunia. Baginda pun menyebutkan beberapa kriterianya, ciri-cirinya. Lalu baginda menangisi tentang Ahlul Bait, yakni ahli keluarga Nabi. Seraya Nabi berkata, orang yang beriman, mereka berada dalam perut burung yang berwarna hijau. Mereka hidup dalam syurga, memakan buah-buahan syurga, minum air daripada air yang ada di dalam syurga, dan kembali ke pelita yang terbuat daripada emas yang berada di bawah arasy. Dan mereka mohon dengan dua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami. Dan yang kedua, mereka minta, ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Dua permintaan. Yang pertama, mereka mohon kepada Allah agar mereka dapat bertemu dengan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia mendahului mereka sebelum ini. Yang kedua, mereka minta kepada Allah apa yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ganjaran. Mereka mohon agar Allah berikan janji kepada mereka tersebut. Allahu Akbar. Sebaliknya, orang kafir pula bagaimana? Mereka berada dalam burung juga, tetapi burung yang berwarna hitam. Berada dalam burung berwarna hitam. Burung itu apakah makanannya? Apakah yang mereka makan?
makanan dan minumannya ialah dari api neraka. Dan mereka akan berada di batu-batu yang terdapat di dasar-dasar neraka. Dan mereka mengucapkan dengan dua permintaan juga kepada Allah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami. Dan yang kedua, jangan pula engkau berikan apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Mereka tak nak jumpa dengan orang lain, dengan saudara mara mereka dan sebagainya. Sebab malu. Sebab keadaan itu yang mereka terima. Yang kedua, mereka mohon kepada Allah apa yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang kufur dengan azab seksa. Mereka mohon agar Allah tidak tunaikan janji tersebut. Sebab mereka tak sanggup untuk diazab. Lihatlah perbezaan keadaan di akhirat sana antara orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman menanti-nanti saat akan dipertemukan dengan ahli keluarga dan ganjaran di atas kebaikan yang dilakukan semasa hidup. Sebaliknya pula, orang kafir, mereka mengetahui apabila tiba saat ini, mereka tidak mampu untuk melarikan diri. Sehingga kan, sebagaimana hadis menceritakan, mereka malu untuk bertemu dengan orang yang beriman. Bahkan mereka berdoa ketika itu supaya tidak dikenakan azab yang pedih. Tapi ini semua, kalau kita tanya orang yang buat dosa di luar sana, dia sentiasa bergelumang dengan dosa. Walaupun namanya tu kita kenal, namanya tu nama Islam, Fulan bin Fulan contoh, ataupun Fulanah binti Fulan. Kalau kita tanya kepada dia, tahu tak dosa ataupun perkara yang dibuat sekarang ni sebenarnya menyebabkan dia akan diazab dan neraka, dia tahu sebenarnya. Terkadang mereka ini sudah lama dan biasa bergelumang dalam dosa ataupun disebutkan dengan fasik, melazimi buat dosa ni, mereka rasa dah tak ada, mereka tak rasa takut walaupun mereka tahu azab dia pedih. Demikian juga orang yang kafir, tahu, sebahagiannya tahu mereka akan diazab, mereka akan diseksa dan sebagainya, tetapi mereka tetap dengan kekufuran mereka. Sebab itulah kita bersyukur hari ini, termasuk saya. Kita semua perlu bersyukur. Bila Allah dah berikan kita hidayah petunjuk, di antara hidayah petunjuk, Allah gerakkan hati kita ni datang ke surau Kerja Raya sekarang. Walaupun kita juga boleh buat pilihan. Lepas tu ada pasar. Waktu ni kita boleh lah nak shopping-shopping sikit, nak beli makanan, nak beli buah-buahan. Nak turun surau ni pun kita boleh buat pilihan. Waktu ni sama ada nak duduk dekat pejabat, tutup lampu, tidur, ataupun kita nak datang ke surau Kerja Raya ni, itu boleh pilihan. Kalau kita datang dan kadang kita letih, kita tidur pun tak apa. Kita dapat dua pahala. Kita dah bincang lah sebelum ni, kena ingat. Lepas tu saya tak marah kalau orang tidur. Sebab saya tahu tuan-tuan penat. Penat tuan-tuan lagi penat daripada orang kerja kontrak di luar. Sebab apa? Penat menggunakan otak, letih tuan-tuan. Kita berfikir ni. Tu tolak kita fikir siapa Perdana Menteri tu, kita tolak tepi lah. Dia tak apalah, kita serah pada yang di-Pertuan Agong dengan pada hemat baginda, baginda tahu siapa yang terbaik. Kita ni fikir pasal kerja je. Dengan musim hujan ni, Allah. Yang jaga pakaian cerun, fikir dah dapat dah berapa signal. Mungkin cerun-cerun ni akan runtuh. Sebab hujan yang ni musim hujung tahun ni, hujan tak berhenti. Siang hujan, malam hujan, petang hujan, pagi hujan. Yang bahagian jalan pula kepala. Jalan-jalan banyak rosak bila banjir, banyak merosakkan jalan dan sebagainya, jalan di peringkat negeri, jalan federal dan sebagainya. Pening kepala nak jawab. Kita je handle bahagian tu ni, contoh, saya sebut ni contoh tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah kerja tuan-tuan. Sebab tu kita datang dengan tadi dah mesyuarat pukul 10 start sampai pukul 12.30. Datang ni saya lagi pukul 2 suku nak mesyuarat pula sampai pukul 4. Otak tu running je, apa jawapan nak
sebut nanti bila bos tanya ke bila jabatan lain tanya dan sebagainya. Kita nak jawab contoh. Penat tak? Penat. Sebab tu kalau yang tertidur saya tak marah, saya tonton penat. Penat gunakan otak ni lebih daripada penat menggunakan kudrat. Kita penat bekerja keras ni, kerja bagi kontrak ni, dapat tidur, dapat rehat je rasa lega. Tapi otak ni kadang-kadang apa yang kita fikir sampai bawa dalam mimpi dan sebagainya. Tuan-tuan faham tak? Allahu Akbar. Sebut keadaan itu kan. Tetapi kita doalah, kita ni Allah sentiasa pilih dalam keadaan yang Allah redha. Walaupun kita tahu kita hidup, baki umur kita pun kita tak ketahui berapa lama lagi, tapi kita doa mendoakanlah, biarlah baki umur kita yang ada ini, yang masih berbaki ini, kita sentiasa Allah tunjukkan jalan yang kebaikan untuk kita pilih. Sebab jalan kebaikan yang Allah berikan, yang kita boleh pilih jalan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti dan membantu kita di akhirat sana. Matan yang kedua terakhir dalam tajuk ini. Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda seperti berikut. Aku pernah dibawa ke Mi'raj, tempat anak cucu Adam dibawa naik. Makhluk-makhluk di sana belum pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada Mi'raj. Aku tidak melihat seorang mayat anak Adam yang membuka matanya memandang ke langit, melainkan dia berasa hairan terhadap Mi'raj. Setelah itu, aku dan Jibril naik dan meminta dibukakan pintu langit. Tiba-tiba, aku bertemu dengan Adam yang sedang diperlihatkan kepadanya anak cucunya yang beriman. Adam berkata, roh yang baik dan jiwa yang baik pula. Tempatkanlah mereka di Illiyin. Setelah itu, diperlihatkan kepadanya roh anak cucunya yang jahat. Dia berkata, roh yang jahat dan jiwa yang sangat jahat pula, tempatkanlah mereka di Sijjin. Riwayat Al-Baihaqi dan Dalail Nubuwah, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih. Okey. Matan kedua terakhir. Nak cerita kepada kita peristiwa ini Nabi lihat ketika Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Bila kita sambut peristiwa ini, kita sambut biasanya pada bulan Rejab, pada 27 Rejab, Isra' wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan akan masuk pada bab yang keempat, seingat saya. Kita hari ini baru nak hantar bab yang ketiga. Bab yang kelima. Bab yang kelima nanti dia akan bincangkan secara khusus tentang Isra' Mi'raj tersebut. Dalam bab yang kelima nanti, dalam ni dia akan bincang adalah bab yang kita akan bincangkan secara direct tentang Isra' Mi'raj tersebut. Sebab bab yang kelima adalah bab yang membicarakan perjalanan Isra' Mi'raj di alam barzakh. Cuma sikit mukadimah pada petang ni insya-Allah. Ketika Nabi dibawa menaiki Mi'raj ataupun melalui ke Mi'raj, tempat roh anak cucu Nabi Adam dibawa naik, dan makhluk-makhluk di sana belum pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada Mi'raj. Maksudnya Mi'raj ni antara tempat yang cantik lah, terbaik. Dan Nabi menyebut, aku tidak pernah melihat seorang mayat anak Adam membuka matanya memandang ke langit, melainkan dia berasa takjub ataupun hairan terhadap Mi'raj. Setelah itu, Nabi dan Jibril alaihi salam telah dibawa naik dan diminta bukakan pintu langit. Dan semua kita maklum bila kita dengar dalam peristiwa Isra' Mi'raj, langit yang pertama, setiap pintu langit itu ada penjaga di kalangan malaikat. Malaikat yang menjaga. Bila sampai pada langit yang pertama, malaikat yang menjaga pintu langit pertama itu bertanya kepada Jibril dan Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ialah siapakah kamu? Lalu Jibril menjawab, akulah Jibril. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, siapakah yang bersama dengan kamu? Jibril menjawab, yang bersama aku ialah Muhammad.
Lalu malaikat itu berkata, ya, aku telah diberitahu bahawa Muhammad akan datang, maka dibenarkan keduanya melintasi langit pertama. Allahu Akbar. Pada langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Dan di antara apa yang Nabi lihat ketika pertemuan di antara Nabi Muhammad dan juga Nabi Adam AS tersebut ialah Nabi Muhammad melihat ketika itu saat mana roh itu dibawa naik. Bila roh itu di kalangan roh orang-orang yang beriman terdiri daripada anak cucu Nabi Adam, maka Nabi Adam akan berkata, wahai roh yang baik dan jiwa yang baik pula, tempatkanlah mereka ini di Illiyin. Allahu Akbar. Manakala sekiranya roh yang dibawa naik itu ialah di kalangan anak cucu Nabi Adam AS, yang mereka ini kufur kepada Allah dan dikatakan bahawa mereka ini terdiri daripada orang-orang yang jahat. Lalu Nabi Adam berkata, roh yang jahat dan jiwa yang sangat jahat pula, tempatkanlah mereka di Sijin. Ini bila kita dengar ni, kita pernah dengar disebut Sijin, Illiyin. Illiyin tempat ialah tempat-tempat untuk roh-roh orang yang beriman. Manakala Sijin ialah tempat di kalangan roh-roh mereka yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita doa agar kita nanti saat mati kita yang kita tak tahu bilakah akan berlakunya, saat itu mudah-mudahan kita sedang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ya, solat itu ibadah, puasa itu ibadah, zakat juga ibadah, membaca Al-Quran ibadah, haji, umrah dan sebagainya juga ibadah. Tetapi jangan kita sempitkan hanya semata-mata ibadah itu saja. Kita bekerja mencari rezeki yang halal seperti bertugas di Kementerian Kerja Raya ataupun di Jabatan Kerja Raya, ini juga dikira ibadah. Orang yang Allah takdirkan sedang dia bekerja, tiba-tiba dia kena serangan jantung, heart attack, kemudian akhirnya dia meninggal ketika dia sedang bekerja. Dia cari rezeki yang halal, dia bekerja, dikira ibadah, maka dia kira juga mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita niatkan, termasuk saya. Saya datang ni pun saya kena selalu betulkan niat. Buat ni semua kerana apa? Kerana Allah. Bukan kerana kita nak tunjuk kita ni bagus, kita semua tahu, tak. Kita datang ni, tujuan saya datang pun saya berkongsi dengan tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Tuan-tuan lebih ahli, tuan-tuan lebih dah tahu dah. Kadang-kadang kita dengar ni, benda ni dia biasa dah dengar. Dia bersifat pengulangan je, ulang. Sebab apa manusia ini perlu diingatkan sentiasa? Sebab sifat manusia itu di antaranya nasiah, pelupa. Manusia itu pelupa sifatnya. Jadi bila kita ingatkan, maka dengan ingatan itu dia akan memberikan kita kesedaran dan juga rasa ya, hidup kita tak lama, mati juga akhirnya. Mudah-mudahan mati kita ni adalah mati yang dalam keadaan Allah redha. Itu kita punya niat. Mudah-mudahan Allah terima segala hajat kita. Okay, kita lihat pada syarah. Tak banyak lah. InsyaAllah satu muka suku je. Tu selesai insyaAllah petang. Peristiwa Mi'raj berlaku pada bulan Rajab. Dalam peristiwa inilah Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi langit dan bumi sehingga ke mana? Sehingga ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu inilah Nabi SAW menerima perintah mengerjakan solat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Kita faham kan? Peristiwa Isra Mi'raj lah. Tahun itu dikenali dengan tahun kesedihan. Nabi telah kehilangan isteri yang sangat-sangat Nabi sayang, itu Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mukminin.
Nabi kehilangan isteri yang banyak, pembantu. Usaha dakwah Nabi boleh kata sebagai tulang belakang Nabi. Dan harta-hartanya, Khadijah seorang yang kaya, jutawan. Harta-hartanya habis digunakan untuk Islam. Kemudian selang masa beberapa ketika, Nabi kehilangan pula bapa saudaranya Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak beriman kepada Allah sehingga hayatnya, tetapi Nabi tetap sayang sebab bapa saudaranya lah yang menjaganya sejak dari kecil lagi. Nabi setelah kehilangan ayah dalam kandungan ibunya, Nabi lahir ke dunia, Nabi daripada kecil dah berpisah dengan ibunya, hidup bersama dengan ibu susuannya di perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian Nabi SAW dipulangkan semula, dihantar bersama dengan ibunya, baru nak dapat kasih sayang seorang ibu. Pada usia Nabi sekitar 6 tahun, Nabi kehilangan oleh ibunya tersebut. Allah. Sejak Nabi kehilangan ibunya itulah Nabi dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Tetapi sekejap saja dijaga oleh datuknya selang 2 tahun lebih kurang. Selepas itu Nabi kehilangan datuknya pula pada usia Nabi sekitar 8 tahun. Sejak dari 8 tahun itulah Nabi dijaga dan dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Allah. Seorang yang banyak berjasa dalam kehidupan Nabi, akhirnya meninggal dunia. Lalu Nabi kesedihan kerana tahun itu tahun yang banyak Nabi diuji dengan ujian yang berat. Dan sebelum itu Nabi dipulaukan oleh penduduk Mekah. Lalu akhirnya Allah menggembirakan Nabi, dan itu juga antara mukjizat yang Allah beri kepada Nabi ialah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj inilah Nabi SAW dan kita sebagai umat Nabi juga mendapat hadiah yang namanya perintah solat. Yang kita buat asalnya bahawa waktu solat yang kita perlu tunaikan setiap hari 50 fardu solat. 50 sehari 24 jam. 50 fardu solat. Ada solat yang 4 rakaat, ya, seperti solat zuhur, nanti asar, isya 4 rakaat. Ada solat yang 3 rakaat seperti maghrib. Ada solat yang 2 rakaat saja seperti subuh. Tapi dia tak tahulah kalau yang 50 waktu tu mungkin ada di kalangan jumlah rakaat itu. Kita katalah kalau 50 waktu, kita duk kira-kira lebih kurang setiap setengah jam, hampir setengah jam satu fardu solat. Baru nak habis solat, baru zikir, doa, dan nak azan, masuk waktu solat yang kedua pula, contoh. Sebab kalau kita kata 24 jam kali 2, 48 kan, lebih kurang hampir setengah jam sekali, setengah jam sekali. Allah, tak sempat nak makan, tak sempat nak pergi pasar, tak sempat nak tengok World Cup. Yalah, nak solat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya kurang dan sebagainya. Sebab bila Nabi Muhammad bawa dan sampai pada langit yang ke-6, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menceritakan bahawa dia mendapat perintah solat sebanyak 50 waktu. Nabi Musa memberikan pandangannya bahawa sekiranya 50 waktu nescaya umat kamu tak dapat lakukan, tak mampu buat. Nabi Musa mencadangkan untuk Nabi Muhammad minta kurang lagi kepada Allah. Naik kurang jadi 45, turun. Cadang lagi, naik kurang jadi 40, turun. Dicadangkan lagi. Sehinggalah akhirnya jadi 5 fardu solat. 5 fardu solat ni pun kita boleh tanya dalam hati kita, jawab sendiri, berapa ramai yang buat. Ni kita kata tolak yang uzur syar'i lah. Uzur syar'i kita tolak ke tepi. Yang tak uzur ni, yang sihat, makan okey, tak ada masalah, jalan pun okey, sempurna, malah jogging relax je, setakat 10 km relax, tak ada masalah. 20 km steady je pergi. Tapi solat culas dan sebagainya. Allah Akbar. Sebab apa? Sebab Nabi Musa adalah merupakan Nabi yang kedua teramai umatnya. Nabi yang paling ramai umat ialah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua teramai umat ialah Nabi Musa AS. Musa pun tahu umat-umat dia pun macam mana. Sementara umat Nabi Muhammad juga bagaimana. Allah Akbar. Dan apakah
lagi, Nabi SAW diperlihatkan dengan pelbagai nikmat yang akan diperolehi kepada orang yang beriman, serta azab yang bakal dikenakan terhadap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara Nabi diperlihatkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Detailnya nanti kita akan bincang dalam bab yang kelima seperti saya sebut tadi. Sebab bab yang kelima nanti, sekarang ini insyaAllah hari ini kita habis bab surat 73, bab 5 nanti surat 18 atau kita tahun depan insyaAllah. Sampai bab kelima nanti kita akan bincang secara detail perjalanan Isra Mi'raj di alam barzakh. Kita akan bincang detail nanti insyaAllah. Nabi SAW juga dipertemukan dengan Nabi Adam AS, dan Nabi Adam AS menyatakan bahawa tiap-tiap roh yang baik, jiwa yang baik dalam kalangan anak cucu Adam akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk jaminan daripada Nabi Adam AS, manakala roh orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala pula akan ditempatkan dan diletakkan mereka di dalam sijin, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu kita doakan kita ni antara golongan-golongan yang selamat, golongan yang akan mendapat rahmat dan golongan yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk petang ini, dengan sanad yang dhaif daripada Abu Hurairah disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesungguhnya roh orang yang beriman itu berada di lapisan langit yang ketujuh. Mereka melihat ke tempat tinggal mereka di syurga. Riwayat Abu Nu'aim. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang yang beriman keadaan yang bakal diperolehi kepada mereka setelah berbuat amal kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala sediakan syurga di langit yang ketujuh. Tentu sahaja indah sebagaimana perbincangan yang telah dibicarakan dan dikupas sebelum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kepada kita ialah syurga di Illiyin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Kita khatam bab yang kedua. Tajuk yang terakhir tadi ialah pilihan di tangan kita. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada petang ini Allah berikan kita kefahaman, dan dengan kefahaman itu pula Allah berikan kekuatan untuk kita beramal. Dan dengan amalan-amalan yang kita buat sekarang ini, Allah berikan nikmat istiqamah sehingga kita mendapat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kalam yang terakhir Allah berikan kekuatan kepada kedua bibir dan lidah kita, ialah kita mampu mengucapkan kalimah thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan menjadikan kita golongan yang istiqamah sehingga kita mendapat husnul khatimah insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Pengumuman, saya mewakili Al-Fadhil Ustaz Fauzi Husin memohon atau membuka peluang pada kita semua yang ada di tengah hari ini. Sekiranya ada di kalangan kita yang ingin berkongsi rezeki yang kita dapat setiap bulan dan setiap kali kita dapat rezeki. Setakat ni dimaklumkan projek Mahat As-Salih itu masih diteruskan dan dah berada pada fasa pembinaan bangunan sekolah asrama. Masjid belum siap sepenuhnya tapi dalam proses final. Jadi setakat ni Ustaz pun dah share kat saya gambar, cuma saya pun dah lama tak balik Kedah, tak sempat tengok secara fizikal. Setakat ni ada Ustaz share kadang, saya tengok dalam Facebook ada Ustaz Fauzi Husin dia buat iklan untuk kita menyumbang dan sebagainya. Jadi pada tengah hari ni saya dengan ini melancarkan tabung wakaf pembinaan Mahat As-Salihin yang terletak di Naka Padang Terap, Kedah Darul Aman sana. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang dipersilakan. Tabung kotak hijau disediakan dan muslimat mungkin ada tabung yang disediakan khas insya-Allah. Duit tuan-tuan sumbang tersebut 100% saya akan terus transfer ke akaun Mahat As-Salihin untuk pembinaan sekolah, masjid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan niat setiap tuan-tuan berikan itu niat untuk
untuk arwah mak kita yang tiada, arwah ayah kita yang telah tiada, mudah-mudahan mereka di sana mendapat kebaikan dan ketenangan di dalam kubur, asbab sedekah wakaf yang kita niatkan atas pahalanya untuk kedua mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.